Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Suara Masyarakat ingin berkongsi cerita di sebalik sisi peningkatan kematian kes COVID-19. Saban hari sejak kita bermulanya tahun 2021, Malaysia dikejutkan dengan peningkatan kes kematian akibat penularan wabak COVID-19. Namun sejak kebelakangan ini, dalam 3 bulan kebelakangan, kita digemparkan dengan kematian setiap hari di Malaysia mencatat jumlah 200 kes kematian, 200 lebih kes kematian setiap hari. Ini menunjukkan bahawa kematian akibat pandemik COVID-19 amat tinggi di Malaysia, setara dengan sejumlah sama dengan jumlah wakil rakyat di Dewan Parlimen Malaysia, 222. Jadi dalam tempoh sebulan yang lalu, netizen, rakyat Malaysia, iaitu netizen, seluruh Malaysia merasa simpati dengan kematian selebriti Siti Sarah, kerana sebelum kematian Siti Sarah, Allahyarhamah Siti Sarah, beliau terpaksa melahirkan bayi yang dikatakan tidak cukup bulan lah, kerana faktor jangkitan COVID ni kan. Jadi tidak mengapalah rakyat Malaysia untuk melahirkan rasa simpati tersebut. Namun untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, kematian rakyat B40, cuba kita bayangkan anak-anak keluarga B40 kehilangan ibu bapa mereka akibat kematian wabak COVID-19. Bagaimana masa depan mereka 10 tahun lagi, 20 tahun? Mereka sekarang ni hidup, dan ada yang menjadi anak yatim dan anak yatim piatu akibat kematian daripada tahap 3, 4 dan 5 COVID-19. Saya tidak ada masalah dengan rasa simpati rakyat Malaysia terhadap ahli keluarga selebriti yang meninggal dunia akibat COVID-19 ni. Tapi nama pun selebriti, mungkin dia ada tinggal simpanan harta kepada anak yang ditinggalkan oleh mereka. Tapi cuba kita bayangkan anak B40 yang mana sebelum ibu bapa mereka meninggal tersebut pun mereka tidak dapat memberi makanan di atas meja, apatah lagi untuk melakukan ujian swab test, sehingga kan wabak yang dialami oleh ibu bapa mereka ni diketahui pada saat-saat yang kritikal dah. Mungkin kalau mereka mempunyai wang lebihan daripada untuk selepas memberi makanan untuk anak-anak mereka, mungkin mereka boleh berhadir ke klinik untuk melakukan ujian swab test terlebih awal. Namun kerana akibat tidak ada sumber pendapatan, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ramai rakyat Malaysia yang menganggur, yang seperti yang kita sudah tahu sebelum ni, yang telah diceritakan oleh pihak media lah. Jadi bagi kita kena fikirkan untuk anak B40 ni, yang mana yang masih kecil, bukan yang besar, yang mana yang masih bersekolah, yang memerlukan kasih sayang. Bagaimana mereka untuk meneruskan kehidupan sehari-hari mereka sehingga mereka berjaya. Jadi bagi saya, kita semua perlu bersama merangkul mereka semua untuk mereka ni meneruskan kehidupan, berjaya dalam pendidikan, dan boleh menjadi orang yang bernilai untuk negara, masyarakat yang bernilai untuk negara, untuk peringkat seterusnya. Daripada 200 kes kematian sehari-hari, 200 lebih lah kematian sehari-hari akibat COVID-19,
Bagi saya mungkinlah daripada golongan VVIP atau kayangan ni 10% sahaja yang menjadi angka korban. Namun bagaimana yang selebihnya 90% lagi, yang 100 lebih lagi keluarga B40. Pada jangkaan saya, untuk 10 tahun yang akan datang, kerajaan perlu menyediakan satu skim khusus untuk keluarga B40 yang menjadi mangsa korban COVID-19. Kerana jika kita nak bandingkan dengan bencana alam seperti tsunami dan banjir sebagainya, kesan daripada kematian COVID-19 ini menjadi satu pengajaran buat kita bagaimana seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kita perlu menyediakan satu prasarana khusus kepada anak-anak ini dan senantiasa menitik beratkan pendidikan kepada mereka untuk mereka ni berjaya suatu hari nanti. Jadi suara masyarakat juga amat prihatin dengan suasana yang berlaku dengan kematian akibat COVID-19 ini, dengan mengambil satu contoh. Saya bagi contoh satu badan NGO yang telah mengambil satu inisiatif tanggungjawab sosial mereka dengan mengutip bantuan, mengutip sumbangan orang ramai, mengagihkan ujian kit kendiri sebagai contoh. Bagi untuk keluarga B40 lah, macam saya bagi tahu tadi, keluarga B40 ni bukan kata untuk melakukan ujian swab test. Dia tak mampu nak lakukan makanan untuk disediakan untuk anak-anak mereka pun. Mereka kadang-kadang terlepas terlepas daripada melakukan tanggungjawab tersebut. Jadi bagi saya, kita semua perlu berganding bahu. Tak kira lah badan pertubuhan mana yang melakukan kempen-kempen berkaitan dengan untuk keluarga yang menjadi mangsa COVID-19 ini, kita harus salurkan. Namun apa yang penting, saluran yang kita ingin salur tu haruslah betul-betul menyalurkan bantuan tersebut. Kita takut kita menyalurkan kepada pertubuhan yang menyalahgunakan duit sumbangan tersebut lah. Jadi dengan kata lain, kita perlu prihatin kepada masalah anak-anak B40 yang telah ditinggalkan oleh ibu bapa mereka akibat kes kematian wabak COVID-19. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.